fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa akhilna jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini dan redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah asal kita ini dari Saruan Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditakbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemah Nur Iman akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Qalbus Salim, Syarah Penawar Bagi Hati dengan pengarangnya Ustaz Muhadir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan barisan pengurusan Gemah Nur Iman dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Okay, baik, alhamdulillah. Syukur sekali lagi kita dapat berjumpa pada petang inilah bagi menyambung bicara kita tentang kitab Qalbus Salim. Baik, kita buka pada muka surat 162 keburukan lidah. Betul, Bonda? Betul. Tapi Betul. kalau yang kitab kita orang ni 160 Ustazah. Ustazah pula Ustaz. Ya, Kitab ya, punya saya. betul 162 ya. Baik. Maknanya saya punya muka surat 162 lah. Ya. Okey, terima kasih. Tak apa, saya pun Ustaz dengan Ustazah saya sama. Kalau nama Ustaz, Ustaz Zukri. Kalau Ustazah, Ustazah Zukriyah. Baik. Dan kita teruskan keburukan lidah. Kan. Lidah ni baiknya ada, buruknya ada. Macam yang bahasa mudahnya begitulah. Setiap apa yang Allah jadikan ada baik dan buruk. Yang perlu kita gunakan baik. Macam media sosial. Media sosial pun sama. Ada baik, ada buruknya. Patut kita guna pada yang baik. Jangan guna buruk. Baik kita dapat baik, buruk kita dapat buruk. Okey, baik. Keburukan lidah termasuk dalam keburukan yang banyak dilakukan oleh lidah. Iaitu bercakap bohong. Cakap bohong ni apa? Benda-benda yang kita cakap tetapi benda yang tak betul. Sipulan, cerita pada sipulan tapi tak betul. Yang kedua apa? Mengumpat. Mengumpat ni faham lah. Kita duduk kat satu tempat, sembang-sembang, ngumpat. Ngumpat ni satu benda yang kita cerita tapi kalau orang tu dengar dia tak suka. Tuan-tuan.
Tapi kalau mengumpat baik boleh tak Ustaz? Tu tak apa. Bagi contoh, nak cakap kan, itu siapa tu anak siapa tu Oh, anak si Milah tu. Kan aku dengar dia bawa balik daripada Al-Azhar Mesir. Orangnya baik, sopan, ya kan? Baiknya anak dia. Itu tak apa. Itu kan mengumpat, memuji. Kan, tuan-tuan? Berbantah-bantahan. Bantah-bantahan macam mana? Nak kita ambil bantah-membantah. Maksud dia, debat berdebat. Maksud dia, membantah. Kalau sana, ni dia macam berlawan-lawanan. Di antara satu sama lain. Berbantah-bantahan dan memuji dan melawak. Okey, memuji itu bukan tak boleh. Tapi kalau buka dalam kitab, saya lupa lah. Macam mana cara memuji. Rasulullah memuji macam mana. Ada memuji, tapi ada memuji yang tak boleh. Memuji ni ada terbahagi pada 4. Allah memuji akan dirinya. Allah memuji orang-orang, para nabi dan para rasul. Lepas tu, Allah, lepas tu lagi satu lagi 2 ada. Sifat puji tu ada. Maknanya khadim pada khadim, khadim pada khalik. Lepas tu orang beriman puji kepada Allah dan orang manusia memuji kepada manusia. Maknanya Allah memuji Allah, maknanya menyebutkan tentang kebesarannya, memuji para rasul, orang beriman memuji Allah dan manusia memuji akan manusia. Boleh tak memuji? Boleh. Contoh anak kita pandai basuh pinggan boleh. Tak apa tu nanti disyarah. Dan melawak secara berlebih-lebihan. Ini pun kena jagalah. Berlawak berlebih-lebihan. Melawak ni boleh. Dia kata, Ustaz, maknanya melawak tak boleh lah. Melawak boleh. Tapi melawak dengan benda yang betul. Benda yang mendatangkan satu manfaat. Macam Rasulullah SAW. Ketika mana ditanyakan satu orang perempuan tua tanya, Ya Rasulullah, doakan aku masuk ke dalam syurga. Nabi kata, mana ada orang tua masuk dalam syurga? Tak ada orang tua masuk syurga. Lepas tu perempuan tu pun sedih. Dia pun tinggal Nabi dengan sahabat. Lepas tu Nabi pun kata pada sahabat, ceritakan pada orang tua tadi, yang aku katakan itu, sebab di dalam syurga itu tidak adanya orang tua. Semuanya jadi muda-muda belaka. Nabi gurau tak? Nabi gurau. Tapi gurau Nabi itu gurau yang betul. Kan? Nak berlawak ni boleh. Kalau dia menjadikan satu kebaikan bagi yang mendengar. Ada orang dia melawak. Tapi melawak tu macam melawak yang tak kena. Kan? Lepas tu dalam kuliah, boleh tak melawak? Boleh. Bil hikmah. Lepas tu dalam mengajar boleh berlawak? Boleh. Tapi jangan terlalu berlawak saja. Sampai hilang pada titik fokus utamanya adalah untuk memahami. Contohnya gitu. Contoh. Contoh tuan-tuan. Ada orang tanya melawak ni macam mana? Contoh. Air mani. Kan, kalau ibu-ibu belajar dalam kitab Safinah An-Najah, nanti belajar kot. Air mani itu bukan najis. Okey? Bukan najis. Maka ada orang tanya, Ustaz, kalau air mani itu bukan najis, adakah maknanya bolehlah kita berwuduk dengan air mani, dia kata. Maknanya kalau kita menjawab balik dengan satu jawapan yang tepat tapi bunyi macam gurau. Contoh, boleh ambil air mani dengan, boleh kata kalau nak ambil wuduk dengan air mani, tapi dengan syaratnya cari 2 kolah air mani. Maknanya di situ kaedah memberikan penerangan tu ada lawak. Tapi melawak-melawak yang mendatangkan mudarat kan, dengan berpakaian menjadi perempuan itu diharamkan sama sekali. Lepas tu belawak-belawak yang itulah kita kata yang agak keterlaluan. Kan sebab tu sekarang ni kita ada satu program Maharaja Lawak kan. Kadang kita tengok benda tu boleh tak? Boleh. Tapi itulah sebahagian yang disebutkan kebinasaan lidah. Okay, yang pertama kata ulama, bercakap bohong. Bercakap bohong atau berdusta merujuk kepada memberitahu sesuatu perkara yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya. Cerita bohong kat orang. Tak boleh tuan-tuan. Kita cerita ni tak betul tapi dia
dijadikan cerita, hukumnya berdosa. Kita jangan jadikan cerita semata-mata untuk memuaskan hati kita. Sama ada dia tahu perkara itu dan sama ada dia sengaja atau tidak ketika melakukannya. Mengenai tentang haramnya berbohong dan sengaja melakukan dengan syarat yang menyebabkan dia berdosa bukan syarat bagi pengertian dosa. Allah Ta'ala berfirman, فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Serta kita tidak meminta supaya Allah laknat, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Apa dia? فَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Serta tidak meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Kita meminta. Maknanya dalam ayat ni tuan-tuan, supaya Allah melaknat golongan-golongan yang berkata bohong. Supaya Allah melaknat mereka-mereka yang suka berkata bohong. Doa meminta pada Allah. Sebab orang bohong ni bahaya. Kalau dia bercakap benar tak apa, tapi bohong. Bila bercakap je bohong. Kan, kita takut benda tu juga. Kan, di zaman-zaman sekarang ni bercakap aja bohong. Sebab nak lepaskan tengkuk sendiri. Yang penting aku dapat kuasa. Tak boleh juga. Tapi Allah melaknat golongan seperti ini. Bila bercakap, dia bohong. Dan suka berdusta. Tak kira lah kita siapa-siapa pun. Ada kalanya kita dengan suami ke dengan isteri bohong. Allah laknat juga. Berbohong. Allah laknat juga. Hak ni kita kata tuan-tuan rahmati Allah. Ni paling kita takut. Sebab tu Allah melaknat. Serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Surah Al-Imran ayat 61. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisirki fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharrus sidqa hatta yaktuba innallahi siddiqa wa iyyakum wal kaziba. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilal nar wa ma zala al-'abdu yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaba." Kamu hendaklah sentiasa bercakap benar, kerana bercakap benar itu membawa kepada kebajikan. Nampak? Cakap betul. Itu selagi kita cerita. Bohong sebab darurat tak apa. Hak tu selagi ada. Saat nanti kita masuk lah. Jangan marah lah. Okey? Bohong sebab darurat. Itu ada. Bohong yang dibolehkan ada. Ada 3. Nanti kita masuk. Okey? Dan bercakap benar itu membawa kepada kebajikan. Kebajikan ni maksudnya kebaikan. Ada kalanya orang yang bercakap benar ni tak ramai orang suka. Kan? Kadang kita cakap betul tapi orang tak senang dan orang tak suka. Sama juga. Kadang orang cakap bohong. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi kita ambil beriman dengan hadis Nabi SAW. Alaikum bisyriki fa inna sidqa yahdi ilal bir. Maksud dia apa? Kamu hendaklah sentiasa bercakap benar kerana bercakap benar itu membawa kepada kebaikan. Jadi orang kata, Ustaz, jujur sangat tak boleh juga. Kalau jujur sangat, dia orang pijak kepala. Jujur sangat ni bukan tak boleh. Tetapi jangan lurus bendui. Lurus bendui ni apa? Tak ada konak-konak. Orang Kedah kata apa? Tak ada konak. Dia teruih lah. Orang kata tu hak tu. Jujur tu dia. Ada kalanya tak semua benda yang kita kena cerita. Tak semua benda kita kena bagi tahu. Walaupun jujur tu ada pada diri kita. Okey. Kebajikan itu membawa kepada syurga. Yalah, setiap kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Seorang lelaki termasuk juga perempuan yang sentiasa bercakap benar dan bersungguh-sungguh untuk bercakap benar. Sehingga dia ditulis Allah sebagai seorang yang banyak bercakap benar. Sehingga dia ditulis oleh Allah sebagai seorang yang bercakap benar. Dan kamu hendaklah sentiasa menjauhi bercakap bohong. Kerana bohong itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Kena ingat tu. Benda jahat
tempatnya neraka. Dan jangan sekali kamu menjadi orang yang suka bercakap bohong. Dan seorang hamba yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk bercakap bohong sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seseorang yang bercakap bohong. Riwayat Asy-Syaikhan. Maksud dituliskan. Allah kata, Nabi kata apa? Dia ditulis. Maksud ditulis itu, orang yang pertama dihukumkan dengan orang yang banyak benar, dia mendapat sifat benar, dan pahala orang yang banyak bercakap benar di sisi Allah. Yang kedua, ditulis bagi orang yang suka berbohong di sisi Allah. Orang yang kedua pula dihukum dengan orang yang banyak bercakap. Dan dia mendapat sifat bohong dan dosa orang yang banyak bercakap bohong. Dengan dua benda sekali di sisi Allah. Orang banyak bercakap bohong, dia mendapat sifat bohong dan dosa orang yang bercakap bohong. Kalau orang tu cakap betul, dia mendapat sifat benar dan pahala orang yang bercakap benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita cakap yang betul. Jangan cakap benda yang tak betul. Kalau kita mampu mengelak semata-mata berbohong satu benda nak selamatkan diri kita, macam mana Ustaz? Tapi benda tu kita bohong. Menyorok kesalahan dengan cara bohong. Tak boleh juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh ke tanah juga. Berbohong daripada satu kesalahan tu tak boleh juga. Tapi mahkamah dunia kamu selamat. Tapi mahkamah di akhirat, kamu menuntut selamat. Mungkin kalau dekat mahkamah, dalam konteks fiqh jinayah, kalau kita nak hukum seseorang tu dengan zahir. So, benda-benda zahir ni kita boleh, kata apa? Kita boleh nampak menghukum ikut zahir. Tapi walaupun pada hakikatnya kita tak salah. Tapi orang boleh jadikan bukti tu. Ini dunia. Tapi di sisi Allah, kita tak boleh nak lari. Kalau bohong, kita tetap bohong. Walaupun kita selamat daripada benda tu. Walaupun kita dapat selamatkan diri kita dekat dunia, tapi di sisi Allah tak boleh. Tapi ada bohong yang dibolehkan. Faham? Contoh macam mana nak bagi contoh? Kita keluar rumah. Padahal kita pergi shopping. Tapi bila balik, kita kata pergi rumah mak. Sebab ada urusan. Keluar tu dah satu dosa. Menipu pula tambah satu dosa. Maknanya, itu sudah membohong. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibun lil iman. Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada sifat bercakap bohong, kata Nabi. Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibun lil iman. Kerana bercakap bohong menjauhkan seseorang daripada iman. Orang yang bercakap bohong ni, imannya semakin jauh, imannya semakin pudar. Sebab dia bohong. Pak bohong ni satu kejahatan. Kejahatan ni menyebabkan iman kita runtuh. Kejahatan ni menyebabkan iman kita semakin kurang. Sebab kita buat benda jahat, gap kita dengan Allah pun, doa pun semakin jauh. Sebab ada sifat buruk dan bahkan terkenal di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Macam mana Allah nak kabul doa kita? Sebab kita ada sifat pembohong. Nampak? Takutnya kita kalau kita ada sifat pembohong. Tuan-tuan, iman jauh. Sebab tu Nabi kata, Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibun lil iman. Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada cakap bohong. Jangan cakap bohong, cakap jujur. Jangan selindung-selindung. Sebab tu kata Imam Syafi'i, bercakaplah benar sekalipun ianya pahit, sukar, tapi cakaplah. Tetapi ada bohong-bohong yang dibolehkan. Dan ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzabal 'abdu kizbatan naba'ada anhul malaku mila minnatni ma ja'a bi." Apabila seseorang hamba bercakap bohong sekali, malaikat akan menjauhkan diri daripadanya sejauh satu batu. Kalau orang tu cakap bohong sekali,
malaikat jauhkan diri daripada sejauh satu batu. Kerana bau busuk yang datang kerana bercakap bohong. Oh, tuan-tuan. Malaikat jauh daripada dia. Sebab orang cakap bohong ni, busuk bau dia. Datang bau busuk. Tuan-tuan. Cakap bohong, busuk datang. Sebab tu malaikat tidak menghampirinya. Malah datang jauh. Allahu Akbar. Kan? Maknanya kalau orang hidupnya berbohong, malaikat nak datang tak nak busuk. Bahkan bau busuk itu hanya dibawa oleh malaikat. Tapi bagi kita manusia, orang cakap bohong, kita pun tak suka. Walaupun dia tak busuk, dia wangi. Dia pakai minyak wangi sebotol. Pakai deodoran kat ketiak. Tuan-tuan. Tapi sama je. Kita tetap tak nak dekat dengan dia. Sebab dia pembohong. Orang pembohong ni bahaya. Kan? Pembohong ni susah nak detect. Depan kita, ya Allah, macam malaikat. Belakang luar biasa. Kan? Sebab tu kita kena jaga. Pembohong ni ada kat mana-mana saja. Kalau kena dengan kita habis. Tuan-tuan. Sedangkan malaikat pun tak suka dekat dengan orang pembohong. Apatah lagi manusia. Manusia lagi tak suka dengan orang yang suka berbohong. Lama-kelamaan, kita pun tak nak dekat walaupun dia wangi. Sekalipun dia handsome. Sekalipun rambut dia macam Lee Min Ho. Sekalipun muka dia macam Korea. Tapi cakap bohong, kita tak suka. Lebih-lebih lagi perempuan. Perempuan kata, aku paling tak suka lelaki cakap bohong. Aku geram betul lelaki yang cakap bohong. Kita pun tak suka. Apatah lagi malaikat. Apatah lagi Allah. Kan? Kalau ada suami kita cakap bohong sekali, merajuk kita. Bukan merajuk apa. Sifat bohong tu tak boleh ada. Macam mana nak bina kehidupan dengan satu sifat bohong? Kan? Tak boleh berbohong kita ni. Kalau rasa benda tu betul-betul. Kalau benda tu ternyata benar-benar. Jangan bohong-bohong. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan berbohong yang dibolehkan. Okey, baik. Orang panggil tipu helah lah, yang dibenarkan. Bercakap bohong itu haram, melainkan jika sangat perlu. Seperti berbohong dalam peperangan. Bohong dalam peperangan, iaitu helah, taktik menipu musuh. Tu boleh. Tuan-tuan. Bagi contoh, kita berbohong macam orang perang. Kalau orang perang ni, dia kena ada taktik. Kadang-kadang dia kena menipu daya musuh dengan cara dia. Kadang dia menyamar. Dia menyamar jadi orang dalam. Dia masuk ke dalam kem askar musuh tu, dia pun berpura-pura. Tapi dia sedang berbohong menjadi orang dalam. Lantaran dia bagi maklumat pada tentera-tentera dia. Ni dalam peperangan dibolehkan. Untuk selamatkan diri. Contoh kita ditahan. Wahai Lieutenant Colonel Amira, dekat manakah tempat kita bohong? Saya tak tahu. Walaupun kita tahu. Tak apa. Demi keselamatan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi sebagai contoh, bukan hanya orang yang tepat benar berbohong. Kalau ditahan, kadang pencuri ataupun penjenayah pun kita tanya, kata tak tahu. Saya tak tahu, dipukul boleh. Dia paksa suruh cakap benar. Begitu juga dengan orang berada peperangan. Kalau kita walaupun di pihak benar, dia nak satu bukti, nak satu tahu tempat kat mana mereka bersembunyi, dia akan pukul kita. Sampai kita tahu, tapi kita berbohong. Itu bohong yang dibolehkan. Dan yang kedua, ketika mendamaikan orang yang berkelahi, pun boleh berbohong. Berbohong macam mana tu Ustaz? Contoh, orang ni tak cakap, tapi kita cakapkan untuk dia. Kita pergi jumpa dia, orang tengah lah. Kita ni kira orang tengah. Kita jumpalah Bonda No Akiah. No, aku nak bagi tahu kau ni No. Apa dia? Ni si Salmah ni, kawan kau dulu. Yang kau dah lama sekarang tak cakap ni. Kau ni sebut nama dia Ustaz lah. Aku tak suka lah. Bukan apa, Salmah tadi aku jumpa. Dia kata, dia nak berdamai lah kau No. Dia kata dah lama dah. Dia nak minta ampun tapi dia segan No. Sebab tu aku jadikan wakil lah untuk dia. Kan? Yelah betul juga No. Kita kadang manusia ni lama-lama tak cakap pun tak elok juga. Dia nak damai No.
Cuma dia malu-malu no. Aku jadi wakil lah no ya. Alah lupa-lupa kalau benda dah selesai no ya. Contoh gitu. Lepas tu si orang tengah ni jumpa Salmah pula. Dia kata, Mah, oh Mah, oh Salmah. Ni nak bagi tahu tadi aku baru jumpa No. No mana? Cikgu No Akia. Oh ya ke bonda No Akia? Oh cikgu No Akia. Ya. Kenapa dengan dia? Aku dengar nama dia meluat betul aku. Tak suka betul aku dengar nama dia. Contoh. Tak ni aku nak bagi tahu ni. Tadi aku jumpa. Dia kata dia dah lupa dah. Benda-benda yang lalu dulu. Cuma dia nak minta ampun. Tapi dia segan. Dia segan. Dia nak tegur kau tapi dia segan. Kau rasa mah kau lupa-lupakanlah benda dah selesai. Jadi kau jumpa dia tu. Kau tegur-tegurlah dia insyaAllah. Maknanya mendamaikan kedua-duanya. InsyaAllah. Dan yang kedua, ketika suami menyangkal kena ada ilmu yang menipu. Betul tak? Kena ada ilmu. Bukan makna dia membohong. Dia menggunakan satu cara untuk mendamaikan. Guna satu cara untuk mendamaikan. Itu saja. Kan? Maknanya cara dia buat tu gempak lah. Cara dia buat tu selamat. Kan? Tapi cara macam ni ada kala mendatangkan manfaat kepada yang berlaku demi kebaikan. Dan ketika suami menyangkal di hadapan isterinya yang madunya lebih sayang kepadanya. Ketika suami menyangkal di hadapan isterinya. Menyangkal ni apa? Menyangkal. Bonda Nom, menyangkal ni apa? Menidakkan. Menafikan, menidakkan. Menidakkan. Mak Wan bak madu laju lah. Tak ada lah. Betul kan? Orang tua. Okay. Ketika suami menafikan di hadapan isterinya yang madunya lebih sayang kepadanya. Maknanya dia cerita sesuatu yang menyedapkan hati. Maknanya tak berlaku protes di antara keduanya lah. Yalah. Maknanya di hadapan isteri tu dia tak adalah mengatakan sesuatu yang mengecikkan hati isterinya. Nak cerita bagi faham, bertindak adil lah. Kan contoh yang paling cantik, kalau isteri ni dapat tu, dia pun dapat tu. Isteri ni begitu, isteri gitu. Sebab tu, saya ingat almarhum Tuan Guru Datuk Arundin cerita. Kata apa? Satu hari, isteri Rasulullah ni jumpa Rasulullah. Isteri Rasulullah ada berapa? 11. Bagus. 13. 13. 12. Dalam kitab Asam Garam ada berapa? 22. 11. 11. Okay. 11 jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, di antara kami, siapa yang paling kau sayang? Tuan-tuan, kalau kita ni seorang suami, waktu tu Nabi abad kat kita lagu tu tuan-tuan. Agak-agaknya lah, kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Kita mesti, sebagai seorang lelaki kan, kalau kita ada seorang isteri yang banyak kan, contoh kita ada 3 ataupun 2 isteri kan, kita akan ada lebih rasa sayang. Salah seorang kita mesti more sayang. Isteri muda lah. Isteri muda lah selalunya. Sebab kata Mak Wan isteri muda lah. Tapi tak boleh kita kata kat depan isteri kita. Kecil hati dia. Apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi kata, besok aku bagi tahu. Nabi cerdik. Nabi kan siddiq. Tabligh fatanah amanah. Nabi satu orang yang bijaksana. Tuan-tuan. Nabi seorang bijaksana lah. Lepas tu,
bijaksananya Nabi ni baguslah tuan-tuan. Kan? Nabi kata besok aku bagi tahu. Allah SWT. Dia kata apa? Lepas tu Nabi pun semua balik sebelah orang tu. Nabi pergi beli cincin. Nabi beli cincin berapa? Agak-agak. Mak Wan, agak-agak Nabi beli cincin berapa? 11. Okay. 11. Nabi beli 11 cincin. Nabi beli 11 cincin. Nabi pergi jumpa setiap isteri Nabi. Setiap isteri Nabi. Okay. Nabi bagi satu isteri Nabi, Nabi kata jangan bagi tahu pada isteri yang lain. Sampai 11 isteri Nabi. Lepas tu besok semua datang jumpa Nabi. Nabi kata siapa yang dapat cincin, dialah yang paling aku sayang. Siapa? Semua isteri Nabi. Tuan-tuan, dalam asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam kitab tu ada tingkah laku Nabi, isteri-isteri Rasulullah. Kan? Dan sometimes, ni saya sebut sikit. Macam mana nak sebut? Kitab tu, kalau dibaca sahaja, dia akan jadi satu benda yang tanpa syarah. Kan? Kitab tu baca saja tanpa syarah. Kita akan lihat isteri Nabi macam dia PL dia tu macam sama macam kita. Kan? Kita akan, punya isteri Nabi pun macam ni. Rumah tangga Nabi pun macam ni. Kena ada syarah tu. Kalau tak ada syarah, takut jadi kefahaman yang terpesong. Ada orang baca kitab tu, kan? Dia jumpa saya. Dia kata, isteri Nabi pun macam ni Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu. Kenapa kamu kata begitu? Saya baca dalam kitab tu. Dia kata, Aisyah pun ada lawan cakap Nabi. Dia kata, ada je. Nabi pun manusia juga kan, Ustaz? Ya, tapi, Mak Wan kena faham tau. Isteri Nabi. Isteri Nabi. Dia bukan isteri manusia biasa. Sebab tu dalam kitab tu, tak kena syarah dia. Memang orang membaca saja. Orang akan kata, isteri Nabi macam ni. Bukan dia isteri Nabi. Faham tak perkataan saya, Mak Wan? Yang duduk dengan Nabi, isteri dia tu. Tuan-tuan. Lepas tu Bonda Norini tanya tadi, adakah sama cincinnya? Tak pasti. Almarhum Tuan Guru Datuk Arundin kata begitu je. Siapa dapat cincin, dia yang paling aku sayang. Dia kata lagu tu lah. Tuan-tuan, Masya Allah. Nak rasa Nabi ada. Sebab tu, dalam asam garam rumah tangga Rasulullah SAW, kat situ kena alert syarahnya biar betul. Tuan-tuan, kan dia kata, dalam rumah tangga, dalam bab tu dia kata, bergaduh itu perkara biasa. Kan? Salah faham itu perkara biasa. Nabi pun salah faham dengan Aisyah. Kan? Nabi pun ada kataan-kataan tu. Kena jaga-jaga. Sebab tu dalam kitab tu permulaan ayat tu dia ada sebut tentang sesuatu. Sebab tu kena jaga. Sebab tu orang kalau baca saja dia akan fikir benda lain sikit. Kalau dibaca saja. Sebab tu kita sanggaran rumah tangga tu kena betul-betul syarah. Nanti kita tak betul faham nanti. Sebab tu ustaz yang penulisnya Luqman Muqtar tu syarah. Kalau dia syarah baru kita faham. Maka contoh kan, kita pernah dengar tak? Kata, kenapa Nabi Allah Adam tak dapat beri syafaat? Sebab makan buah khuldi. Adakah dia dikira sebagai dosa, Mak Wan? Perhatian apa Ustaz? Ustaz tanya saya. Mak Wan contoh kan. Mak Wan pernah dengar Nabi Adam, dia dilarang makan buah apa tu, khuldi yang dalam syurga. Syurga kan. Mak Wan kata ia sebagai dosa ke tidak? Kalau kita faham.
Sebab dia melanggar perintah Allah, betul? Ya, kalau kita faham daripada segi zahirnya, dia melanggar perintah Allah, dia berdosa lah. Tapi Nabi ni sifatnya maksum. Ya. Faham tak? Dekat situ, lepas tu kita kata ada syarahnya dalam kitab. Bukan dia tidak mengatakan satu dosa. Maknanya, dalam perbuatan isteri Nabi tu, jangan mudah-mudah kita terus translate keadaan begitu. Nampak ada orang jawab. Kan kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim, dia tipu bapa dia, sedangkan dia yang pecahkan berhala tu. Dia kata saya tak tahu siapa yang pecahkan. Dia tak tahu. Tapi sedangkan dia pecah. Tapi dia tak dapat bagi syafaat. Katanya sebab aku pernah tipu. Aku pernah cakap bahawasanya aku yang tak pecahkan berhala tu. Maknanya ada konsep isteri Nabi, kita tak boleh samekan macam, mungkin kejadian tu sama macam kita. Tapi perbezaan daripada segi melihat itu tak boleh samakan dengan kita. Sebab kalau duduk dengan Nabi dan juga isteri Nabi, dia luar biasa. Kan nanti Hafsah cerai dengan Nabi, Allah suruh melalui Jibril, suruh rujuk balik. Sebab Hafsah ni satu orang yang hebat, qiyamul lail, hafiz Quran. Baik tak? Baik. Faham tak? Sebab tu dalam bab-bab ni kena jaga-jagalah. Takut kesalahfahaman kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Okay, baik. Jelas. Cara tu nak menyangkal di hadapan sikit. Maknanya kalau depan isteri kita semua sama, sayang sama, tak ada yang beza. Itu cara bermadu. Ia berdasarkan beberapa hadis, antaranya daripada Sayyidatina Ummu Kalsum berkata dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yumni khaira. Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia yang berkelahi kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik. Apa dah? Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia yang berkelahi kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik. Maknanya dia bukan pembohong. Maknanya kalau disebutkan sebagai bohong sunat ni, patutnya tak ada. Kan bohong sunat lah kita panggil. Sebab bohong ni dah haram. Tetapi bohong ni kita sebut satu benda yang mudarat. Jangan kata sebab Nabi sebut laisal kazzabul ladzi, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia yang berkelahi. Maka bukan berbohong lah. Jika sangat perlu berkata yang tidak benar, itu cantik. Kalau sangat perlu nak katakan sesuatu tapi itu benda yang tak betul, dibolehkan. Tapi berbohong ni sebab orang yang mendamaikan manusia, adakah kita akan panggil bohong sunat? Sebab Nabi kata laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukan pendusta. Pendusta ni siapa? Orang yang bercakap bohong. Macam mana kita boleh kata ada bohong sunat? Memang ada sebahagian ustaz-ustaz kata kita ada bohong sunat. Tapi bagi saya, perkataan bohong walaupun bohong sunat, maknanya pendusta sunat. Sunat ni kita boleh jadikan satu, pembohong ni ada juga sunat selain daripada haram. So kita sebut berkata sesuatu yang tidak benar demi sesuatu yang perlu. Itu sedap. Okay, boleh jelas ke Kanda Amnira. Tadi Kanda Amnira tanya. Jelas Ustaz, Kalau Alhamdulillah. boleh ayat, Nabi kata laisal kazzabu, bukanlah pendusta. So kita kata pembohong sunat. Maknanya perkataan tu okey, memang kita faham bohong sunat, tapi seandainya lebih cantik kata guru kami berkata sesuatu yang menjadikan kebaikan walaupun ia nampak bohong. Berkata satu. Ada ke bohong sunat Ustaz? Saya pun tak berani sebab ada je ustaz kata bohong tu. Dan kan bohong haram, macam mana jadi sunat? Maknanya bohong ni ada, dikatakan bohong sunat tu, dia mengambil sekiranya benda tu mudarat yang sangat perlu. Macam tipu musuh tadi, mendamaikan orang yang berkelahi. Maknanya berkata sesuatu yang tak betul demi sesuatu yang manfaat. Ada. Saya pernah dengar satu kelas, dia kata kita ada bohong sunat. Dia kata begitu, saya pernah dengar. Dia kata ada bohong sunat, saya dengar. Tapi macam saya duduk dengan guru saya, dia bukan istilah bohong sunat. Dipanggil tipu helah ataupun muslihat. Kalau kita nak tipu musuh, kita tak panggil bohong, kita panggil muslihat. Tipu helah. Bila bercakap nak mendamaikan orang, kita cuba menjadi perantaraan.
Ada ustaz kata ada bohong sunat. Saya pun tak pasti kenapa dia kata ada. Macam saya tak boleh kata bohong sunat. Melainkan kita kata tu demi sesuatu yang kita cuba elak daripada mudarat. Itu saja. Tapi kalau ada yang mengatakan bohong sunat, wallah ta'ala. Sebab ada je saya dengar ada ustaz-ustaz yang menyebut. Waktu tu saya dengar ceramah kat mana. Dulu-dululah zaman saya dengar ceramah. Bukan saya berceramah. Kata-kata dengar orang awam pun sebut macam tu. Maknanya dia kata bohong yang dibolehkan. 3 benda tadi. Lama waktu saya belum lagi ceramah lah. Saya pun dengar ceramah juga. Tapi apakan daya kalau boleh menggunakan perkataan bohong sunat, tak apalah, gunakan aja. Tapi perkataan tu nampak macam tak apa bohong sunat. Kan? Dia kata. Lepas tu Ustaz, perjelas sikit. Bohong sunat tu dengan kita punya niat menyatukan persahabatan macam Ustaz tunjuk beritahu tadi kan. Menyatakan macam Nabi dengan dia tak, ini bukan bohong sunat Nabi. Maknanya Nabi tadi dia beri cincin, dia kata dia rasa siapa dia beri pada tiap-tiap isteri lah. Lepas tu tadi Ustaz kata supaya orang yang bermalah jadi baik. Itulah ibarat bohong sunat tu Ustaz. Menyatakan sesuatu yang baik. Tapi dapat sunat ke tak sunat tu tak tahu lah. Tu yang saya perkataan rata-rata orang kata bohong sunat. Kan? Mesti pandai pembohong. Mesti pandai temberang. Kan? Kalau Piramli tak bohong, tak dapat dia kahwin lebih. Kan? Tapi Nabi kahwin lebih bukan bohong. Kan? Nak cerita okey. Bak kata ada admin kata tadi, ada bohong sunat. Rata-rata orang awam kata bohong. Kan kita sebut bukan bohong sunat. Kan bahasa tadi, berbohong yang dibolehkan. Ayat tu lebih cantik. Okey. Pada meletakkan sunat ke makruh tak pasti. Tapi bahasa yang cantik, berbohong yang dibolehkan. Maknanya bila dia berkata sesuatu itu dengan berbohong tadi, ada sebab-sebab yang perlu. Boleh? Jelas? Sebab tu pengarang tulis berbohong yang dibolehkan. Pengarang tak cakap bohong sunat. Tetapi berbohong ni ada yang dibolehkan. Macam contoh makan babi haram. Tapi makan babi ni ada yang dibolehkan ketika sangat perlu. Tak ada makanan lain. Faham tak? Kita darurat Ustaz. Maknanya makan babi ni haram. Tapi ada benda yang boleh menyebabkan kita boleh makan babi. Dibolehkan. Sebab darurat yang sangat perlu makanan. Begitu dengan bohong. Bohong untuk berkebaikan boleh Ustaz. Untuk membaikkan seorang yang bergaduh ke apa ke boleh. Sebab tu pengarang menulis berbohong yang dibolehkan. Saya cakap lah kat dia, orang tu kisah salam kat engkau. Sebenarnya orang tu tak kisah salam pun. Lepas tu kita cerita kat dia, orang tu kata awak baik lah, awak macam tu macam ni. Sebenarnya tak pun. Betul lah. Sebab tu perkataan bohong sunat tu mungkin kita boleh ubah dengan berbohong yang dibolehkan. Ustaz, ada wajib bohong tak Ustaz? Sebab tu saya kata kalau kita tak sunat, ada wajib tak bohong? Ada wajib tak? Sebab tu saya kata, sebab tu pengarang tak tulis berbohong yang sunat. Berbohong hukumnya sunat. Bohong sunat tak. Sebab tu pengarang tulis berbohong yang dibolehkan. Jelas? Kalau untuk menyelamatkan nyawa Ustaz, boleh tak bohong? Kan tu sebut berbohong dalam peperangan. Ataupun bohong-bohong yang dibolehkan. Maknanya kita menyelamatkan nyawa tu dalam peperangan ataupun kita ditangkap musuh. Kalau kita cakap betul, dibunuhnya kita. Janganlah bukan benda tu. Sebab tu berbohong yang dibolehkan. Kalau nyawa terancam. Boleh tak kita bohong? Boleh. Tapi kalau kita, maknanya di sini bahasa yang cantik, berbohong yang dibolehkan. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita tengok sebut bohong sunat, nanti orang tanya bohong makruh ada ke Ustaz? Bohong wajib? Macam Bono Siti tanya tadi. Ustaz ada bohong wajib? Dah pula keluar hukum dah.
wajib, sunat, makruh, mubah. Senang cerita, pengarang tulis tu berbohong yang dibolehkan. Tak wajib, tak sunat. Makna dalam situasi yang sangat perlu, maka berbohong ini dibolehkan. Seperti contoh, dalam peperangan tadi. Nak selamatkan diri, kita terpaksa bohong. Atau kita menjadi orang dalaman, orang-orang mata-mata, kita kena berbohong. Nak selamatkan diri daripada musuh pun kita kena berbohong. Kalau tak bohong, dia bunuh kita. Yelah Ustaz, dalam muslihat peperangan apa semua mesti kata peperangan kan, ada kita nak apa ni, nak mengelakkan daripada musuh ke apa semua kan, kita mana kan cipta pembohongan tu, itu apa hukum dia tu Ustaz? Itu saya kata bohong yang dibolehkan. Dengar tak maksud saya tadi? Saya tak meletak bohong makruh ke, bohong wajib ke, bohong sunat, saya tak letak. Tetapi pengarang, tengok dalam kitab. Boleh cerita ada kitab ke tak? Ada kitab tak? Muka surat Ni 160. baru masuk kot. Tadi tak dengar tu Ustaz cakap. Mungkin. Betul. Ini tengah Ustaz tengah cerita berbohong yang dibolehkan, Mak Wer. Maknanya Tengah cerita ni berbohong yang dibolehkan. yang dibolehkan. Memang penulis tulis macam tu dalam muka surat 162 ni. Bahasa yang cantik. Ni Ustaz tengah menjelaskan lah. Kalau bahasa yang cantik, berbohong yang dibolehkan. Sebab tu pengarang tak letak bohong sunat. Nanti orang tanya, kalau orang meletakkan bohong sunat, maka ada bohong wajib. Okey, faham Ustaz. Sebab tu dia kata, bohong sunat adalah berbohong yang dibolehkan. Itu lebih cantik. Nanti kalau kita kata bohong sunat atau bohong wajib, bohong sunat, maknanya bohong ni boleh lah ya. Ada bohong makruh, ada bohong wajib. Cuma pengarang tak menulis bohong itu sunat ke apa tidak. Tapi berbohong yang dibolehkan. Maksudnya apa? Kan terus pengarang cakap, ketahuilah bercakap bohong itu haram. Terus. Okey? Bohong haram. Melainkan jika sangat perlu. Sangat perlu. Perkataan sangat. Bukan perlu. Kalau pengarang cakap bohong itu haram melainkan jika perlu. Itulah yang kita. Sangat perkataan very, very. Sangat perlu. Kalau tak perlu bohong, tak perlu. Kalau tak sangat. Contoh kita nak minta duit dengan Zami. Katanya nak pergi kelas mengaji. Nak bayar yuran tapi dia pergi karaoke. Itu bohong apa pula tu? Itu bohong cari pasal Ustaz. Itu menempah tiket. Maknanya itu bohong haram Ustaz. Orang kata, itu bohong haram tu Ustaz. Macam ni Ustaz, saya tipu suami saya. Tapi saya nak beli baju untuk anak-anak. Saya katalah, nak beli barang dapur saya. Tu bohong apa Ustaz? Itu mungkin bohong yang sunat kot. Sebab niat tu betul. Tapi dia cuma berbohong je. Boleh saya kata macam tu? Tak juga matlamat tidak menghalalkan Cara. sebab tu pengarang tak sebut bohong sunat. Nanti orang kata, maknanya bohongnya ada hukum makruh, wajib. Kan terus pengarang kata apa? Bercakap bohong tu haram. Terus. Cuma sangat perlu 3 keadaan yang disebutkan oleh pengarang. Bohong yang dibolehkan. Faham? Insya Allah. Kena bagi faham lah. Lepas tu saya tak suka bila orang tanya saya, yalah kebanyakan masyarakat awam akan kata bohong sunat. Tak apa bohong sunat. Bukan orang tahu pun. Saya kata bahasa yang cantik kita, bohong yang dibolehkan. Kalau kita jenis mengaji, kita sebut bohong yang dibolehkan. Okey? Jelas? Sebab tu kalau pengarang kata ada bohong sunat, ternyata bohong ni ada. Tapi bohong tu tengok. Pengarang kata, ketahuilah bercakap bohong tu haram. Terus. Melainkan. Tu akan berubah hukumnya bila sangat perlu. Bila sangat perlu tu dibolehkan. Ada yang mengatakan harus perkataan mubah. Harus bagi dia berbohong. Sebab sangat perlu. Sebab tu perkataan dia tak guna harus ke sunat ke mubah ke wajib ke makruh. Tapi dia menggunakan perkataan dibolehkan. Okey, jelas? Sangat jelas dah Ustaz. Explain renggan tu Ustaz. Alhamdulillah. Semua jelas. Tak kira orang sebut, maknanya bohong ni boleh. Maknanya kalau kita meletakkan bohong sunat, maknanya benda tu jadi boleh. Sedangkan kata pengarang, bohong itu haram. Terus dia kata haram. Cuma pengarang menulis bohong yang dibolehkan.
Mengikut pada situasi. Contoh bagi kita faham tu saja. Yang boleh-boleh kita rasa nak berbohong. Kalau kita kata bohong sunat ada, maknanya kita akan ada setengah orang akan fikir, maknanya kalau bohong ni tak haram, dia boleh jadi sunat. Sunat tu macam mana? Macam mana pula bohongnya wajib? Makruh macam mana? So banyak pada hukum nanti. So pengarang lebih cermat, dia menggunakan berbohong yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Contoh saya lambat. Tuan-tuan, saya bohong, saya kata, tak maaf tadi saya lambat, saya pergi tandas. Sebab tu saya lambat 3 minit. Itu bohong apa tu? Sunat ke, wajib ke, makruh? Masalahnya Ustaz berbohong ke tadi? Contoh. Contoh. Ustaz lagi teori dengan mari serentak. Mira tuduh. Sabar je dah Ustaz. Gelak ya. Kau kata contoh. Mira bagi Ustaz masuk perangkap dah. Kenapa? Aduh. Saya kata Ustaz, kalau kita macam budak-budak main kat luar ke apa, jangan keluar nanti ada colik apa semua macam tu, dah boleh lah bohong macam tu Ustaz. bukan bohong, Mak. Itu statement. Yalah, kita bohong lah tu Ustaz. Statement dengan bohong lain. Yelah, jangan main kat luar nanti bodoh tu pencolik ada apa semua. Tu kan pakai pembohong juga tu Ustaz. Bohong. Dia kata budak-budak, sini nak bagi tahu. Kalau kau duduk depan ni, jadi penculik datang, pencuri datang. Itu statement, Mak. Pemberitahuan. Bukan Mak berbohong. Yang Mak berbohong, ni masuk rumah makcik. Makcik ada masak nugget. Melah masuk. Sekali nugget tak ada. Tu bohong, Mak. Jelas? Tapi dia kata, nak masuk nak. Nak masuk nak, dah maghrib ni. Anak kita pun tak nak masuk. Kita kata ni mak ada masak nugget, sosis supaya bagi dia masuk. Boleh tak mak? Cakap macam tu. Boleh tak? Kalau buat tak apa Ustaz. Kalau dia goreng nugget tu tak apalah. Kalau dia tak goreng dia kira bohong lah. Dia kira bohong. Nabi larang. Sebab itu ada satu orang sahabat nak musafir dengan Nabi. Budak tu nangis. Lepas tu nak bagi diam, dia kata apa? Tak apa, nanti ayah balik, ayah belikan gula-gula. Maksud dia macam satu benda lah supaya budak tu diam. Lepas tu Nabi SAW cakap, adakah kau betul akan kotakan apa yang kau janjikan pada budak-budak anak kau tadi? Dia kata, tidak Rasulullah, aku cuma supaya dia diam. Kau telah mewarisi sifat bohong pada dia. Faham? Sebab tu kalau tak boleh berjanji, insya Allah. Contoh, kerana Amnira tiba-tiba dia masuk lewat jadi moderator. Ada sebab-sebab. Minta maaf Ustaz, ada sedikit urusan tadi agak kelewatan. Dah selesai. Tak payah cakap apa benda. Memang ada urusan. Mungkin kuali hangus ke, ikan hidup semula dalam minyak. Contoh. Ustaz, satu lagi bohong yang yang Rasulullah tak benarkan, macam kita menipu anak kita, anak kecil. Contoh kita panggil anak kecil tu, kita genggam tangan kita, mai sini. Nak bagi, sekali bila anak datang tak ada lah genggaman. Itu pun dosa kan Ustaz? Itu pun tak boleh. Kita warisi. Kita dah Itu wariskan. mungkin nama Walaupun nampak benda tu macam dah biasa, tapi Nabi larang. Macam contoh, saya datang Perak nak makan nasi lemak, tapi tak ada nasi lemak. Tak ada contoh lain Ustaz? mungkin yang mengecewakan. Apa dia? Sila. Kanda. Apa tu? Tak ada. Wallahualam. Benda Nori ni ada korang faham? Kita tambah nanti, kita berhenti kat 165. Dalam riwayat Muslim ada tambahan. Nanti kita baca balik. InsyaAllah. Faham Ustaz, jelas dah. Makasih Ustaz. Faham. Bohong, ada bohong yang dibolehkan. Bohong cakap dengan isteri untuk mententeramkan isterinya. Boleh tak? Boleh, tapi tak payahlah bohong. Cakap je lah terus terang. Cakap je nak kahwin lebih. Cakap. Cakap. Tak masalah. Tak ada.
Ada tak berani dapat. Berterus Cakap terus Yelah terang, Ustaz, berterus bila terang tak tu lawa lebih kata baik lawa. daripada menipu tu Ustaz. Bila Bila tak tak lawa kata lawa, itu menipu juga Ustaz. itu bohong yang dibolehkan sebab mententeram. Banyak lah. Ustaz, tak juga sebab cantik ni subjektif. Dia kata mata suami dia nampak cantik kan. Betul. Dia kata penipu betul. Masalah Cakap perempuan terus terang je. Tak payah tipu Ustaz. Kau nak kahwin lebih, cakap je. Kita Dapat ke? lebih positif daripada menipu. Tak dapat kalau tak bohong. Kalau menipu, bila dapat tahu kebenaran, lagi hancur. Baik, terus Huru terang. hara. Huru hara. Tak gentle kalau dia lah dapat kahwin tahu. sorok-sorok. Dah, Tak gentle, tak gentle. tutup. Ustaz, Ustaz, Relax Ustaz. Ustaz, Ustaz dah macam marah Ustaz. Tenang, saya tenang. nak tanya Ustaz. Ada soalan. Ustaz, ada soalan. Macam contoh lah, kita bohong tapi nak tutup aib suami, boleh ke? Boleh. Dapat pahala. Dia dapat pahala. Oh, Alhamdulillah. Macam saya lah, saya cerita saya sendirilah, anak saya sakit masuk ICU. Jadi kita dah panggil dah. Kita dah panggil dah suami kita datang. Tapi biasalah kerja kan, kena ambil cuti, kena ambil tu. Jadi bila dia tak datang lagi, adik-beradik dia datang. Mana Ibrahim, mana Ibrahim? Saya bohong lah, saya kata dah datang dah. Tapi dia balik kejap, dia pergi makan, tukar baju. Tu saya bohong lah tu. Tak apa Ustaz kan? Tak pernah dapat pahala. Alhamdulillah. Menyelamatkan suami. Tak apa. Tapi jangan buat selalu ya. Tak ada dah pun. Anak pun dah meninggal dah. Nanti suami ada kecemasan. Semua orang tahu. Okey, maknanya lepas ni kita boleh ubah satu benda, bohong yang dibolehkan. Okey, betul. Jangan kita guna bohong yang sunat Sunat. lah. Bohong yang dibolehkan. Nak bohong Macam mana isteri, boleh terkeluar bohong sunat tadi Ustaz? okey lah. Kalau bohong sunat. Okey, benda tutup. Saya nak pergi jemput anak. Okey, Ustaz bukalah tasbih kafarah dengan al-as. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Insyaallah sama-sama belajar insyaallah.